mengambil Esmeralda. Jadi soalan dekat sini, yang mana satu? Okey, so nampak gayanya Flap TZ akan pakai Benedetta. Alright, Flap TZ akan pakai Benedetta berhadapan dengan Esmeralda daripada Boots. So kedua akan memberikan sedikit sebanyak pengacauan, tapi mungkin akan ditumbangkan kerana Few telah dia berada dekat bahagian belakang. Flicker diguna pakai untuk menipu Helah, tetapi Few masih lagi berada di atas beliau menggunakan sprint tersebut. Jadi kat sini nampak seperti Onyx mereka perasan yang mereka punya mid tree nampak seperti kuat lebih sedikit saja. Tapi bila masuk seseorang, tak ada gunanya the power of the mid tree. Dan lagi bila kita nampak Matilda dia invade, dia tak up dia punya soul bloom, dia up dia punya guiding wind. Disebabkan dia nak cuba untuk melarikan diri. Jadi dalam keadaan tadi, Kyle TZ dia tak risau, tak paksa sangat dia punya retribution sebab confirm dia dapat. Ya, kita lihat bagaimana Kyle TZ walaupun diganggu sedikit sebanyak tapi masih lagi sempat untuk mendapatkan jungler ataupun jungle resources dia terlebih dahulu. Jarang sekali kita lihat pagi tu dia pakai jungler ni sebab yalah dah kena nerf sedikit, tapi kali ini kita nak lihat adakah impact nerf tu sangat-sangat besar ataupun tidak. Saya ada perasan sejak nerf tersebut kurang kita nampak enhanced jab, lagi ramai orang menggunakan enhanced knock-up strike. Sekarang ni sabar pada bahagian hadapan dan tengok tadi seperti Kyle TZ expect yang Onyx Sport mereka nak gerak lebih agresif kat bahagian tengah, tapi Flap TZ berjaya untuk dapatkan boots. Tanpa menggunakan Petrify daripada Flap TZ langsung sudah cukup untuk mendapatkan kill ke atas boot yang terpaksa menggunakan sprintnya. Jadi menunjukkan kekuatan Benedetta dan juga Pakito ini untuk mendapatkan kill tersebut. Ia adalah 2 lawan dengan 1. Tapi kita expect yang dengan adanya sprint, Boots masih lagi mampu untuk mengundurkan diri. Sekarang ni Brand Esports mereka boleh mulakan Turtle disebabkan mereka ada level advantage. Mana Few dah level 4 dan Drian baru saja level 4. Kita tengok mana satu yang dapat advantage lebih besar. Oh, kita lihat RWL telah dibuka Electrum Final Blow di bahagian belakang. Kyrie telah dikorbankan terlebih dahulu. Mudah Brand Esports mendapatkan turtle ini, tapi Kyle TZ yang menguncikan turtle tersebut. Flap TZ double kill yang telah dimiliki. Inilah yang saya katakan Benedetta experience yang begitu mengerunkan. Namun begitu sekeliling eagle ke arah Kyle TZ, tapi lihatlah damage daripada belau begitu besar sekali. Jadi dekat sini, saya masih boleh claim ke kenapa saya cakap Onyx mereka punya mid tree lagi kuat. walaupun kalah, mereka dapat securekan turtle. Jadi kalau anda nak lagi kejutan, pastikan anda dapatkan HSBC account dan terkejut bila tiba-tiba menang Dyson Pure Cool Purifier. Kyle TZ yang dapatkan turtle sebentar tadi sebab brand yang dapatkan turtle tersebut. Drian yang dapat turtle. Tapi kalau ikut radar tu, I'm not sure. I rasa brand yang dapat kot tadi. Drian dapat kill. Dan brand yang dapatkan turtle dalam waktu tersebut. Sorry, saya colorblind. It's okay, saya faham. Saya colorblind. Benda-benda macam ni... Tapi still impressive lah Drian dapat kill tu. Yes. Pergelutan yang sangat-sangat mengejutkan di antara kedua pasukan, tapi still I nak fokus kepada Flap TZ. Tak tahu kenapa Benedetta ni memang hot pick untuk negara Filipina. Lihat bagaimana kekuatan beliau dengan adanya Festival of Light, 3 kill dalam tangan dan juga Petrify untuk mendapatkan kill yang diperlukan. Ya, tapi Brand Esports mereka masih dalam keadaan yang lagi okey sebab semua aku berjaya untuk dapatkan dia punya first core item terlebih dahulu. Soalnya sekarang Brand Esports bila mereka nak gerak lebih jauh, lebih ke depan, Flap TZ nampak seperti dia ada advantage yang besar. Mulakan game ni dengan 3-0-0. Jadi dia ada maximum stack dekat dia punya emblem dan nampak gaya je Kyrie diganggu. Akan diganggu. Petrify masih lagi tak digunakan pakai oleh Flap TZ menyebabkan Kyrie akan melarikan diri dengan lebih mudah. Pada waktu yang sama, Boots menggunakan libasan selendangnya untuk menghalang 2 ahli pasukan daripada Brand Esports. Onyx sekarang ni walaupun mereka kalah sedikit daripada segi goal dan juga kill, nampak seperti mereka tak risau untuk gerak ke depan dan mereka akan mulakan turtle lagi sekali. Boleh kita kali ni mereka nak securekan. Kita kena fokus sekarang ni sebab pergelutan akan dimulakan. Flap TZ akan masuk. RWM telah dibentangkan sekarang ini. Kyrie terpaksa mengundurkan dirinya walaupun adanya Falling Star Moon tidak akan memberhentikan RWM tersebut. 16 telah digunakan pakai Kyle TZ yang akan mendapatkan turtle dengan lebih mudah, tapi CW akan meragut nyawa Flap TZ sebentar tadi. 1 berbalas dengan 1. Mungkin in the favours of Onyx, tetapi rewardnya lebih besar untuk Brand. Jadi sekarang Brand mereka ada advantage sikit. Walau bagaimanapun saya nampak seperti CW, dia dah start berani dan patutlah sebab dia baru saja siapkan dia punya Blade of Despair. Jadi dekat dalam game ni, tengok positioning daripada CW yang menggunakan Beatrice. Nampak seperti dia menggunakan Galaxy A53 5G sebab dia macam boleh nampak sedikit pada masa depan kat mana kedudukan Brand menyebabkan dia tak terkena damage. Ya, sebab dia punya RAM sangat-sangat tinggi, 16GB RAM. Dia dah rotate dekat
dekat bahagian atas pun. Dia dah tak nak lawan pun. Jadi dia boleh nampak masa depan lah. Boleh nampak masa depan sebab tu dia dah rotate sebab dia dah tak nak lawan dengan Super Marco. Tapi dia kena bersedia sikit sebab Super Marco pun dah lakukan rotasi di bahagian atas. Jadi bila lawan dengan Cloud, akan jadi soalan dekat kepala semua orang. Sama ada dia nak build damage dulu ataupun nak selamat buat Wind of Nature. Tapi kalau buat Wind of Nature, itulah susah. Kalau fight dekat kawasan mid game, seperti damage tidak cukup. Sebut pasal damage, Novel, kita lihat Numinum Blast daripada Ogwen. Kombinasi dengan Blazing Duet, inilah kenapa saya katakan Cloud laning phase memang cukup baik apabila berhadapan dengan Beatrix. Lihatlah di bahagian bawah, Boots begitu keras, tidak akan dihiraukan langsung. Saya tak pasti, mungkin Dominance Ice tak disiapkan pun untuk Flap TZ sebenarnya. Ya, kita selalu fikir sama ada nak build counter item terlebih dahulu ataupun nak fokus kepada kita punya core item. Dan nampaknya dekat sini Flap TZ disebabkan dia ada 3 kill, rasanya dia lebih bagus untuk buat dia punya core item terlebih dahulu, tunggu bila pada bahagian mid game barulah teruskan. 4 member Brand Esports dekat kawasan atas. Tengok dekat EXP ni tu begitu jauh kedua-dua EXP ni akan cutting, tapi saya rasa Flap TZ lebih sesuai lah dengan adanya Electro Final Blow. Terusnya baru dia akan siapkan punya Dominance Ice. Dan kita lihat pergelutan dekat bahagian atas ini akan dijaga begitu rapi oleh pasukan Onyx Indonesia. Boots di bahagian belakang masih lagi memegang Falling Star Moon. Menunggu saat yang sesuai untuk menggunakannya, tapi perlu berhati-hati. RWM telah dibuka oleh Fuse sekarang ini. Terus melakukan gerakan zoning. Kyrie masuk ke dalam pertengahan. Numinum Blast akan dilepaskan oleh Ogwen. Tapi tidak berjaya. Kyrie yang akan mendapatkan Turtle Petrify daripada Flap TZ yang akan mengkorbankan dirinya. Tetapi sempat juga untuk menjatuhkan Kyrie sebentar tadi. CW terpaksa melarikan diri. Kita lihat Conceal telah digunakan mencari. Tetapi CW outplay yang baik sebelum dia dikorbankan oleh Ogwen. Menggunakan Renner kalau tak silap saya sebentar tadi. Ya betul, dia pakai Renner, kemudian dia pakai dia punya tactical role untuk reset balik Renner punya shot. Sangat hebat. Tapi dekat dalam perlawanan tadi, dekat kawasan Turtle, advantage kepada pasukan Onyx Esports, mereka boleh secure Turtle tersebut disebab Kyrie timing dia punya second skill untuk pastikan dia boleh immune stun daripada Ogwen yang menggunakan dia punya Numinum Blast. Sekaligus berjaya untuk dapatkan Turtle, kemudian CW, just amazing damage tadi. Benar sekali, memang nampaklah RAM dia sangat-sangat tinggi untuk melakukan gerakan tersebut. Tapi sekarang ni Samut yang akan dikejar di bahagian belakang. Turret akan ditumbangkan terlebih dahulu. Falling Star Moon yang kemas daripada Boots, tetapi tiada sebarang pertumpahan darah yang bakal dilaksanakan. Sekarang ni brand mereka masih kekal pada bahagian hadapan. Cuma mereka ada advantage besar disebabkan mereka berjaya untuk dapatkan outer turret Onyx Esports. Kalau Onyx Esports berjaya untuk dapatkan satu kemenangan dekat kawasan Lord sekejap lagi bila mereka pilih untuk lawan dengan ambil sama ada 2 turret pada bahagian satu lane ataupun dapatkan semua outer turret, mereka boleh balancekan balik dekat dalam game ni. Dan tengok damage daripada CW. Walaupun Super Marcos menggunakan quad, saya rasa a little bit superior dekat kawasan late game. Tapi tengok macam mana CW main, saya rasa agak balance daripada segi mereka punya late game scaling. Tapi ni tak balance lah, Fai. Kita lihat bagaimana Boost menerima damage yang begitu besar daripada Kyle TZ. Dan tumbukan itu saja yang diperlukan untuk menjatuhkan Boots. Pada waktu yang sama, Wind of Nature telah dilengkapkan oleh CW. Apabila positioning yang lebih baik, Wind of Nature itu akan menyelamatkan CW dalam banyak-banyak momen nanti. Jadi kita punya soalan telah terjawab. Dia lebih rela untuk counter engage daripada Super Marco daripada nak dapatkan damage jauh lebih tinggi. Damage akan datang, tapi buat masa sekarang ni cuma kena pastikan jangan mati. Onyx Esports disebabkan mereka ada Lilia, sebenarnya mereka boleh untuk kalah awal sedikit disebabkan kalau nak push, sangat suka bila menentang dengan Lilia itu sendiri. Ya, walaupun Brand Esports ada high ground mereka tersendiri, tetapi Lilia itu ada capability untuk clearkan minion dengan lebih pantas. Dan sebut pasal kepantasan, lihatlah bagaimana pasukan Brand Esports Super Marco terus pergi ke bahagian belakang Wind of Nature daripada CW yang akan menyelamatkan keadaan. Namun begitu, membenarkan Brand Esports mendapatkan lot yang pertama ini. Boots masuk dengan Falling Star Moon yang begitu kemas. Numinum Blast, serangan balas akan dikenakan sekarang ini, tapi tidak berjaya sebenarnya. Diberhentikan dengan serta-merta. Di manakah pertumpahan kini akan didapatkan Flap TZ berada di bahagian belakang. Namun begitu, pasukan Brand Esports sangat berdisiplin kerana mereka tahu mereka dah ada lot sebenarnya. Tak perlu nak overextend. Interaction yang menarik di mana pada pasukan Onyx, mereka menggunakan Guiding Wind. Oh, tapi sebelum tu nampaknya ada perlawanan lagi. Wah, Boost terperangkap sebenarnya. 4 ahli pasukan Brand Esports terus menghukum Boost dengan serta-merta. Kyrie sekarang ini menggunakan Aushira Aura demi clearkan minion terlebih dahulu. Yang saya nak ceritakan tadi adalah macam mana mereka menggunakan Samo punya Guiding Wind.
bercampur dengan dia punya Circling Eagle kerana bila dalam keadaan Circling Eagle, dia boleh immune crowd control. Jadi satu interaction yang agak menarik. Brand Sport dengan 3,200 gold, mereka menggunakan Lloyd ni tapi nampak gayanya tidak berjaya untuk mendapatkan inner turret pada bahagian bawah. Tapi mereka boleh dapatkan bahagian atas dan outer turret pada bahagian tengah adalah untuk mereka. Ya, benar sekali. Satu ganjaran yang cukup baik untuk brand esports sebenarnya menggunakan Lloyd itu sebagai tipu hilang. Tapi sekarang ini RWM bersama dengan enhanced jab daripada Kaltizi dan juga satu lagi kill ke atas Kairi sebentar tadi. Petrify yang baik daripada Flap TZ untuk mendapatkan 2 kutipan kill tersebut. Ya, kita boleh nampak engagement yang bagus daripada brand eSport. Mereka tahu macam mana nak gunakan timing skill. Onyx bila nampak, okey, banyak cara yang mereka nak melarikan diri telah digunakan. Jadi, Flap, Kyle, pergi saja ke depan. Bila mereka ke depan, mereka punya real world manipulation akan pastikan takkan terhenti dan Super Marco masuk ke dalam. Ya, Blazing 2 telah digunakan. Rian akan dikorbankan dengan serta-merta 2016 hanya untuk menghalau saja. Alih-alih pasukan Onyx Esports, satu falling star yang mungkin akan memakan dirinya sendiri. Boots akan ditumbangkan dengan serta-merta. CW berjaya untuk mendapatkan Kaltizi dengan penggunaan flicker sebentar tadi. Masih lagi memegang Nibiru Special, tetapi Flap TZ gerakan split pushing daripada beliau menyebabkan pasukan brand dapat 2 inhibitor turret seawal-awal 11 minit. Punyalah kuat mereka sekarang ni. Mereka tak perlukan Flap TZ untuk ada dekat dalam perlawanan. Lagi sebab dalam keadaan sekarang, nampak seperti tak ada sesiapa yang boleh 1v1 dengan Flap TZ. Dan saya bukan nak cakap 1v1 yang boleh survive, tapi nak bunuh Flap TZ ni sendiri sebab tak ada banyak catch mechanic yang boleh memastikan yang dia akan tertahan dan... Oh my god. Well, sama berjaya untuk dapatkan purple tapi at least tak bagi dekat orang lain lah. Inilah orang kata, kita pernah buat kerja, member kita yang dapat nama. Benda yang confirm tak semestinya confirm. Sedih, begitu sedih. Penat Flap TZ tu, dia dah ke depan, ke belakang, Electro Final Blow. Dia dah berjoget kiri kanan Kiri semua. kanan Dia dah acah-acah mekanik. Nampak sangat Samut guna apa? Samsung Galaxy A52 5G tadi. RAM dia besar, A53. A53. Ya. Sangat besar. Bayangkan kalau dia curi pakai basic attack dia. Lagilah. Lagi rasa terhina. Tapi Flap TZ sekarang ni, dia dah ada Raiden armor. Lagilah dia tak risau nak lawan dengan Boots dengan satu level advantage. Tapi 3 orang mengejar dia. Electro Final Blow telah digunakan bersama dengan Circling Eagle. Tapi lihatlah dash demi dash. Wow. Tapi Nibiru Special ataupun damage daripada Nibiru CW sebentar tadi begitu besar dan juga begitu pantas menjatuhkan Flap TZ yang sebenarnya kambing hitam sahaja Rafael. Kerana lihat bagaimana brand eSport mendapatkan lot pada waktu yang sama. Kita bergembira dengan sengsaraan kawan kita sendiri. Biar kawan kita yang dalam keadaan bahaya, asalkan kita boleh untungkan diri kita sendiri dengan kekalahan dia. Benar sekali. Kita gelak atas kematian Flap TZ sebentar tadi. Ya. Dia memang macam ni lah. Walaupun orang kata take one for the team. Take one for the team. Tapi dia dah take 2 tau tadi sebenarnya. Purple buff kena curi. Dia yang mulakan dah kena curi. Dia yang mati, member dia dapat lot. I mean okay lah. Awal-awal dia okay, dia perform. Bila hujung-hujung ni, dia dah start, tak apa, okay? Dia tak kisah macam mana sekalipun, asal menang. Benar. Yang itu yang penting sekali. Asal menang. Kristal tu pecah. Itu yang paling penting objektif sekarang ni. Tapi kalau kita lihat daripada sudut itemization, Athena Shield, bukan Athena Shield, Dominus Ice, ada 2. Satu dekat Organ, satu lagi dekat Flap TZ. Jadi kekurangan healing itu bakal dirasai oleh Onyx Esports. Dan sebab pasal Onyx Esports, mereka perlu bersiap sendiri dengan benteng pertahanan mereka. Void Crystal telah dilepaskan, Flap TZ di bahagian belakang, Electro Final Blow untuk clearkan minion terlebih dahulu. Tapi di bahagian bawah, Organ berjaya untuk mendapatkan turret tersebut. RWM telah dibuka, Kaltizi telah ditumbangkan terlebih dahulu. Number 16 yang cantik. 3 telah terkena. Kombinasi dengan Super Marco. Blazing Duet wombo combo ini nampak gayanya akan menutup perlawanan yang pertama. Kemas